Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nusra. Saya merupakan pelajar master dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan. Jadi pada segmen sains kali ini, saya ingin bercerita tentang bahayanya gula dalam kehidupan kita dan juga bagaimana untuk kita mengawal kandungan gula dalam pemakanan kita. Untuk mukadimahnya, saya ingin menceritakan kenapa gula dikatakan berbahaya pada kesihatan. So, kalau kita tengok, sebenarnya gula ni tak ada masalah pun. Dia jadi masalah bila kita makan dalam kadar yang berlebihan lah. Jadi amalkanlah pemakanan yang sihat, iaitu yang seimbang lah, kan. Jadi bila kita cakap tentang gula ni, sebenarnya sedar tak sedar, dalam 80% makanan yang telah dijual di dalam pasaraya dan dalam produk-produk makanan kita lah, sebenarnya memang mempunyai kandungan gula yang telah ditambah. Walaupun pada asalnya produk tersebut tidak mempunyai gula, tapi untuk meningkatkan kadar penyimpanan yang lebih lama, so mereka menambah gula tu tersebut. Jadi saya ingin berikan satu contoh yang sangat dekat lah, kan, untuk kalian semua faham tentang bagaimana gula ni boleh menyebabkan kita mendapat penyakit yang kronik. Okay. Jadi dalam otak kita ni ada satu hormon yang dinamakan hormon leptin. Hormon leptin ni tugas dia akan memberitahu kita bila kita makan tu supaya berhenti makan bila kita dah cukup lah. Maksudnya kita dah sampai limit untuk berhenti makan. So dia akan suruh kita stop makan. Tapi bila mana kita makan makanan yang tinggi gula, ia akan menyebabkan otak kita ni susah nak kenal pasti hormon leptin tu. So menyebabkan kita ni lagi lama, kita akan lapar lebih lama dan menyebabkan kita ni makan kan tanpa berhenti, kan. Dan ini juga akan menyebabkan satu lagi organ yang dinamakan pankreas. So pankreas ni dia akan menghasilkan satu hormon yang dinamakan insulin. So insulin ni tugasnya untuk mengawal kita punya kandungan gula dalam darah kita. So bila mana kita memakan makanan yang mempunyai tinggi gula ni, so menyebabkan pankreas ni akan bekerja lebih kuat. Dan bila mana pankreas ni dia dah tak tahan dah, dia dah melebihi kapasiti yang boleh dia laksanakan tugas dia. So akan menyebabkan dapatlah kita penyakit-penyakit seperti obesiti, penyakit diabetes, metabolic syndrome, penyakit jantung dan banyak lagi lah, kan. Disebabkan pankreas kita ni dah dia tak berfungsi dengan baik, kan, untuk mengawal kadar gula dalam darah kita. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita mengawal kandungan gula dalam kita punya pemakanan sehari-harian, kan. Jadi saya ingin mengongsikan ada 7 lah tips yang boleh saya kongsikan pada kali ini, cara untuk kita mengawal kandungan gula tu lah. Jadi yang pertama, kita kena kurangkan gula dalam minuman seperti kopi dan teh. Dan yang kedua, kita perlu minum minuman air mineral sebab dia memang tak ada langsung kandungan gula, kan. Jadi yang ketiga, kita kena menjadi pengguna yang bijak, iaitu bila mana kita nak memilih satu produk tu, kita kena baca dan juga bezakanlah ramuan-ramuan yang ada dalam label produk tersebut dan kita pilih yang mana yang mempunyai kandungan gula yang kurang lah, kan. Okay, yang keempat, kita kena replace makanan yang mempunyai tinggi gula kepada makanan yang mempunyai rendah kandungan gula tu. Seperti contohnya, tukar pada roti putih tu kepada roti whole grain sebab dia mempunyai kandungan glycemic index yang lebih rendah. Okay, yang kelima, kita perlu kurangkan makanan yang diproses seperti nugget, sausage, biskut dan banyak lagi lah, kan. Terusnya, bila masak kat rumah tu, kau boleh kurangkanlah ataupun jangan letaklah sos ke ataupun gula. Walaupun memang itu kita nak naikkan rasa, kan, tapi kalau boleh elakkanlah. So yang terakhir sekali, kalau boleh kita makan buah-buahan yang betul lah, dibandingkan dengan kita minum jus buah-buahan yang telah ditambah gula, kan. Jadi insyaAllah tu saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.